Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini saya ingin berkongsi teknik latihan sistem latihan fast shooting. Okey, untuk video terdahulu saya dah tunjukkan persediaan arrow. Jadi kali ini saya akan terangkan pula kaedah atau sistem latihan untuk fast shooting, macam mana kita nak memulakan blind knocking dan fast shooting yang ada sistem yang ni lah, yang tetap lah kan. Dia macam memanah statik juga, tapi dalam fast shooting pun ada sistem juga supaya kita dapat mengekalkan momentum ataupun form fast shooting tu sama sahaja. Sebab dalam memanah ni, kalau kita nak memanah tepat, form tu konsisten, insya-Allah tepat walaupun dalam fast shooting. Okey. Jadi saya akan pergi slowly supaya sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar memanah fast shooting dapat memahamilah. Okey. Jadi belah sini dekat sikit Okey. Untuk persediaan dah tentulah kena ada bow. Macam ni saya pakai arrow rest untuk thumb. Untuk thumb saya tak pakai thumb ring sebab kita nak merasa feel arrow knock point. Knock ni kita nak rasa dengan ibu jari, dan knock point ni pun kita nak rasa dengan ibu jari. Sebab bila kita nak masukkan nanti, kita akan bermain dengan deria rasa. Kalau kita pakai thumb ring, jadi nanti kita tak dapat nak rasa lah semua tu. Kalau kita nak tak pakai ni, tak nak pakai tape ni pun boleh. Kalau jari kuat okeylah. Okey. Dah biasa, jadi tak perlu pakai tape lagi lah. So saya secured saya punya ni sebab dalam apa tak memanah dengan thumb. Jadi saya pakai tape lah. Biasanya kalau dalam HBA pun memang saya akan pakai tape. Okey. Untuk permulaan kita akan tentukan apa kaedah thumb ataupun hook lah, kaedah hook ataupun slavik. Kalau thumb dia masih lagi guna kat kanan, slavik pun masih boleh guna kat kanan untuk orang yang biasa gunakan 3 jari. Okey. Slavik, cara pegang dia macam tu. Dia ada 2 jari di bawah, satu jari dia menahan arrow tu daripada jatuh. Kalau thumb, dia akan masukkan dekat bawah sini kan, dan tutup. Yang lain tutup. Okey. So kita tentukan apa kaedah yang kita nak guna untuk hook, sama ada slavik ataupun thumb, ataupun nak main three finger pun boleh. Tapi ada leceh sikit lah sebab nak kena ni kan. Bab fast shooting ni saya tak pernah training dengan three finger. Jadi saya lebih prefer guna thumb ataupun slavik. Jadi kalau orang yang main three finger nak main fast shooting, dia boleh try slavik punya cara hook. Lebih kurang sama macam thumb punya kedudukan. Bukan lebih kurang, memang sama pun lah, sebelah kanan. Arrow sebelah kanan. Cuma dia punya jari, kalau nak letak ni pun boleh, kalau tak nak pun boleh. So ada boleh guna 4 jari kat situ. Draw, sama, dan lepas. Okey. Apa-apa pun basic yang kena ada pada memanah fantas adalah blind knocking. Blind knocking ni maksudnya kita memasukkan arrow tanpa tengok pada situ. Kita tanpa kita tengok pada knocking. Kita terus masukkan. Jadi latihan ini yang paling basic. Okey.
Yang lain tu kedudukan arrow pada quiver, sama ada kita nak letak pakai quiver ini depan, ataupun depan knock kat depan, ataupun knock kat belakang, ataupun daripada back, ataupun daripada side. Itu terpulang. Okey. Tapi yang kena mahirkan adalah cara kita blind knocking tu. Itu basic kaedah yang kena kita mahirkan sampai kita dapat buat tanpa melihat. Masa tengok aja kita dapat rasa, kita dah boleh blind knock dan shoot. Kita rasa knock dan knocking. Sebab itu knock untuk fast shooting kena ada kepak sikit dekat situ. Seperti yang dalam siri 1 saya dah terangkan macam mana nak kepak tu, mudah aja. Mudah dan murah, tak perlu nak beli knock yang ada jual mahal-mahal. So kita pakai je knock kita yang sedia ada dan kita boleh modified. Macam ni je dah boleh pakai dah. Sebab apa? Kita bermain dengan rasa. Okey. Mula-mula kita kena rasa daripada quiver ataupun tu pegang dekat dia punya kedudukan ni. Kita letakkan kita punya jari kat situ. Okey. Dia dah letak macam tu. Baru kita angkat dan kita terus masukkan, nak ataupun tangkap yang jari ni, tangkap. Okey, jari arrow tu. Dan yang tangan ni dia tolak sampai ke string. Sampai ke string, ibu jari ni kena rasakan dia punya knock point ni. Okey, baru kita boleh masukkan ke dalam string. Ada kaedah yang dia terus tolak dan tarik balik. Jadi itu pun boleh juga, lebih mudah. Tolak jari ni kan, tolak masuk bak. Lepas tu dia tarik balik dan terus knock. Ataupun nak pakai Slavic, boleh pakai Slavic. Okey. Itu yang kena latih setiap hari. Kalau tengah tengok TV ke apa ke, kita boleh latih. Kita nak rasakan dia punya ni masuk. Macam saya dah terbiasa macam ni, jadi saya mesti nak masuk daripada bawah. Jadi ada orang dia dah boleh kaedah lain, kita masuk dan kita tarik balik dan terus tekan. Itulah stopper dah stop dah, ini kita dah habis bawah, so kita terus ni tarik. So itu kaedah yang mudah lah, yang boleh di apply kan daripada mula lagi berlatih fast shooting. Boleh cuba kaedah yang mudah, jangan ikut yang saya punya yang agak susah sikit lah. Terus masuk dan tarik. Lepas tu kalau kat sini dia dah terus ke bawah sini dan terus masuk. Kalau dia bawah, dia dah ketekan ke atas dan terus masuk thumb. Okey, nampak? Okey, kaedah seterusnya bila dah mahir yang itu. Okey, lagi sekali dia masuk, macam kata saya punya ni dekat sini, arrow tu ke depan, knock, masuk, tangkap, tolak, terus masuk sini dan saya masuk. Okey. Kalau dia yang satu lagi, angkat, tolak sampai dia masuk, jari ni masuk, tarik balik, tekan ke bawah, masuk jari. Okey. Lepas tu satu lagi, kalau pakai sini arrow ni ke belakang, saya akan masuk, terus
angkat arrow keluar, terus tangan kiri bow angkat naik sama-sama untuk masuk dan tangkap. Lepas tu tangan kanan akan lugut ke belakang dan tak lepas lah. Jari ni tak lepas. Dia hanya sampai situ dan untuk kita tolak dan kita masukkan. Ataupun kalau kita nak masuk tadi tu, masuk dan tarik balik. Training yang itulah yang apa, tolak dan masuk. Itu lagi cepat, lagi senang. Okey. Kalau daripada back, kalau dapat kita tangkap terus daripada knock lagi baiklah. Kan? Kalau yang biasa ada tu daripada tengah. Okey, tapi kalau dapat the back daripada knock, terus kita masuk dan tolak dan naikkan. So, yang ini yang kena train tanpa shoot. Blind knocking ni. Blind knocking. Kita bermain dengan rasa. Kita rasa yang sini kedudukan dia macam ni pada jari kita tu. Okey. Jari kita. Jadi bila kita ambil, kita dapat rasa kedudukan arrow dia punya knock tu dah memang kiri kanan dia kat sini kat jari kita. So, kita just tolak dan tarik balik. Dan masuk jari, ibu jari. Okey. Apa-apa quiver kita pakai pun, itulah yang basic yang paling penting. Okey. Macam ni. Macam ni saya dah guna macam tu. Kalau yang sedap yang tadi itulah. Kita tolak masuk dan tarik balik. Okey. Okey, seterusnya bila kita dah okey bab knocking, blind knocking tu, baru kita pergi pada form fast shooting. Okey. Form fast shooting kita kena biasakan kurangkan pergerakan yang tak perlu. Maksud dia tak perlu tu kalau kita nak kena genjut badan tu tak perlu. Kita cuma gerakkan anggota yang perlu saja. Okey. Maksud dia tu bila kita masuk, ini je yang bergerak. Badan semua tak perlu gerak. Jadi kita dapat kurangkan pergerakan yang tak perlu. Lagi satu yang paling penting, kita kena draw habis sampai anchor. Bila kita shoot fast shooting, kita tak sempat nak aiming lah, nak tengok mata sebelah kiri kanan ke apa kan. So kita akan guna dua mata. So kita akan gunakan sepenuhnya insting dan muscle memory. Jadi kita kena bentuk muscle memory yang betul. Untuk bentuk muscle memory betul daripada latihan form yang setiap kali kita buat tu sama saja. Maksud dia, kita dah blind knocking tadi, kita draw mesti sampai kat paras, kita anchor. Baru kita release. Kena buat ulang setiap kali, dah sampai anchor baru release. Maknanya tangan tu dah habis baru release. Dah sampai anchor baru release. Jangan kita nak cepat fast shooting tapi berterabur. Maksud dia tu belum tangan bengkok lagi kita dah release, ataupun tangan lurus tapi kat sini kat depan, tangan kat sini kita dah release. So kita kena latih supaya kita draw sampai anchor baru kita release. Kita dah blind knock, kita masuk anchor sampai release. Maknanya anchor kita pakai yang ni dekat sini lah. Tak kisahlah kat sini ke, tapi tetap. Sebab nanti yang main peranan untuk masukkan dalam target adalah ini, tangan. Dia akan adjust masuk tangan. Okey, masuk dalam target. Kita latih daripada tempo yang perlahan tapi slow but steady. Nampak? Daripada tempo yang perlahan. Okey, tapi sama ajalah. Sampai sini baru kita lepas. Lepas pula, kita jangan lepas genjis.
plucking. Kita buat yang betul, lepas tangan ke belakang. Okey. Kita buat yang betul. Jadi dia akan jadi muscle memory. Nanti bila kita dah buat secara laju, dia akan jadi natural. Nampak pergerakan tak banyak. Kan? Itu sahaja. Tapi kena sama je. Teruskan. Terus buat sampai sama saja. Sampai nanti kita akan lajukan tempoh pun sama. Bila kita dah lajukan tempoh, kita tetap sampai anchor, baru kita release. Dah release, kita tangan ke belakang. Bila kita dah lajukan tempoh, jadi itu yang kita nak bentuk muscle memory tu jadi habit ataupun jadi muscle memory lah. So bila kita memanah laju je, kita dah tahu dah macam mana. Body kita dah tahu dah. Kita punya anggota badan semua dah tahu dah apa yang perlu dibuat. Sebab kita dah setkan dia begitu. Okey? Okey. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya. Nanti kalau ada apa-apa penambahan, saya akan buat dalam akan jawab dalam soalan atau komen ataupun dalam video seterusnya lah. Itu saja untuk perkongsian kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.